Mari saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. 弟兄姐妹们，我们一起祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami hari lepas hari sampai kami boleh memasuki ke bulan Mei di tahun ini. 主，我们感谢你，因为你的看顾保守，让我们可以经过我们的每一天，我们也可以进入了5月份。 Kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami, bahkan Engkau rela datang ke dunia untuk menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. 主，我们为你的信实良善感谢你，你甚至赐下你的独生子来到世间来赎我们的罪。 Kami merasakan dan mengalami begitu besar kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. 我们可以感受到、经历到你对我们伟大的爱。 Hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon Tuhan berbicara kepada kami. 主，这时候我们来到你跟前，求你对我们每个人说话。 Bagaimana seharusnya kami boleh meresponi kasih-Mu itu ya Tuhan, dengan belajar mengasihi-Mu lebih sungguh lagi. 我们如何的去回应你对我们的大爱，就是让我们学习来怎样去爱你。 Berbicaralah kepada setiap kami, oleh sebab kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman. 求你对我们每个人说话，因为我们你儿女们已经预备好我们的心来聆听你的话语。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告感恩，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Saya mengajak kita membuka firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. 我们来一起看我们的圣经，从约翰福音第21章第14到22节。 Injil Yohanes 21 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-22. 约翰福音第21章第14到22节。 Oleh karena waktu, bagian ini saya minta kita akan mendengarkan, dibacakan dalam bahasa Mandarin saja. 因为时间的有限，我们就用中文来读。第14节，耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第3次。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第2次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第3次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第3次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀上帝。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”耶稣和他所爱的门徒走。彼得彼得转过来，看见耶稣所爱的门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁的门徒？”彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。” Saudara, apakah kita memiliki sesuatu atau seseorang yang begitu kita sayangi, begitu kita cintai, begitu kita kasihi? 弟兄姐妹们，我们有一位或者是有一些东西是我们珍惜的吗？ Saya percaya kita semua pasti punya. 我相信我们大家都有。 Sesuatu atau seseorang yang kita kasihi itu biasanya adalah
sesuatu atau seseorang yang terus kita pikirkan, yang kita berikan perhatian, dan bahkan kita luangkan waktu, atau kalau sesuatu itu adalah sebuah pekerjaan kita lakukan terus untuk mengisi kepuasan dan kesenangan hidup kita. 如果我们有我们珍惜的东西，或者是我们爱惜的人，我们都一定会一直想着他，或者我们喜欢做的东西，我们都一直想去做，来满足我们的心灵。 Jadi ada seorang teman yang memelihara anjing kesayangannya. 有一位朋友，他有养了一只狗， Sebut saja namanya Hiro. 我们就说他名字叫 Hero。 Saudara, saya selalu lihat dari postingan dia di media sosial, begitu dia menyayangi Hiro ini. 我就常常看到他就把这个小狗的照片放在 Instagram。 Dia membeli makanan yang khusus di tempat yang khusus menjualkan makanan kepada hewan, dan dia diberikan perawatan khusus, kadang-kadang dibawa ke salon, di rumah juga diberikan sebuah tempat yang khusus buat dia. 就是这个小狗很特别，他就买吃的给他穿的，就是他特买给这个小狗的。 Dan setiap ulang tahun juga dirayakan. 每次生日的时候，他们也为他庆祝。 Namun karena waktu, ceritanya singkat saudara, Hiro ini kemudian menjadi tua, karena anjing itu biasanya tidak berusia panjang, bukan? 因为时间的有限，那这小狗后来就老了，因为小狗就不会有很长的岁数。 Pada perayaan ulang tahun yang terakhir itu, ketika dia diberikan makanan kesukaannya yaitu pizza, dikatakan dia memuntahkan kembali pizzanya. 在他最后的生日的那个庆祝呢，他们就买给他披萨，他就把那个披萨吐出来了。 Karena Hiro ini sudah sakit-sakitan. 因为 Hero 已经病了， Lalu Hiro dibawa ke rumah sakit dan khusus untuk hewan, dan diopnam di sana di intensive care unit, saudara, di ICU khusus untuk hewan beberapa hari lamanya. 他们就带着 Hero 到医院，就在ICU 那边。 Lalu saya melihat foto-fotonya, saudara ya, dia diinfus, luar biasa. 我就看到 Hero， 看到他在那边点滴， Dan akhirnya Hiro harus mati. 后来 Hero 就死了。 Saudara, teman saya ini sedih luar biasa. 弟兄姐妹们，我的朋友非常的伤心， Mukanya murung, saudara, berhari-hari. 他每一天都愁眉苦脸的。 Ketika Hiro mati, jenazahnya pun dikremasikan dan dikuburkan. 当 Hero Abunya. 死的时候，他们就把他埋了，把他火葬。 Dia sangat menyayangi Hiro dan dia menganggap ini sudah seperti bagian dari hidupnya, sebagai anggota dari keluarga dia sendiri. 他很爱惜 Hero， 他就觉得 Hero 就是他家人的一部分。 Saya ketika bertemu dan dia cerita kesedihannya kepada saya hanya bisa bilang, saya juga turut bersedih deh kalau kamu sedih. 当我遇到他的时候，我就只能说，因为你很伤心，我也是一起与你很伤心的。 Padahal saudara, ini bukan benar-benar keluarga dia, bukan, ini anjing peliharaan. 其实这个不是他真正的家人，只有他养的狗， Tetapi dia sayangi begitu luar biasa. 但是他非常的爱惜这个小狗。 Saudara, manusia memiliki kemampuan untuk mengasihi sesuatu atau seseorang dengan kemampuan yang luar biasa sekali. 人类有一种能力，可以去爱人或者爱一个东西，会真正的去爱。 Kita bisa melakukan apa saja bahkan di luar pikiran dan akal yang biasa untuk menyatakan kasih kita kepada seseorang atau sesuatu itu. 我们可以超过我们所想象的去爱一个东西或者爱一个人。 Kita mengasihi sesuatu, saudara, terutama apalagi apa yang kita miliki, sesuatu harta benda yang merupakan hasil dari kerja keras kita. 我们可能会爱惜我们努力的结果。 Kita begitu mengasihinya sehingga pikiran kita selalu ada di sana. 我们因为太爱了，所以我们一直都思想都在那边。 Maka firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. 那神的话语就告诉我们说，你的财产在哪里，你的心就在哪里。 Kita juga begitu mengasihi keluarga kita. 我们也很爱惜我们的家人， Kita juga mengasihi seseorang yang begitu kita kasihi.
我们也很爱我们所珍惜、爱惜的人， suami atau istri kita, 我们的丈夫、我们 atau 的妻子、 anak-anak kita, atau Omen. orang tua kita. 我们的儿女们、父母。 Tetapi saudara, di antara semuanya itu, pada akhirnya kita baru menyadari, sesungguhnya yang paling kita kasih itu adalah diri kita sendiri. 但在这一切，在所有当中，其实我们最爱的还是我们自己。 Semua keinginan kita, semua yang kita lakukan adalah bentuk bagaimana kita mengasihi diri kita untuk kita mendapatkan kepuasan jiwa dan untuk kita mempertahankan hidup kita. 我们所有的意愿，我们想做的这一切，就是让我们可以生存下去。 Saudara, tetapi firman Tuhan berkata hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan kelegaan. 但是主的话语对我们说，就是只有在神的话语里，我们就得到舒畅。 Hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan damai sejahtera. 只有在主耶稣里，我们得到平安。 Maka saudara, ketika di dalam hidup kita begitu banyak hal yang begitu kita kasihi dan kita sayangi, 所以，如果在我们生活中，我们有很多东西我们爱惜的， maka pertanyaannya bagi kita pagi hari ini adalah, apakah ada di antara kita yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal? Adakah kita mengasihi Tuhan? 那对我们每一个人，今天我发一个问题，就是我们已经被主耶稣的宝血赎了，我们是否爱主耶稣？ Saudara, perikop yang kita baca hari ini adalah perikop yang begitu familiar buat kita. 我们今天读的经节，其实我们大家都很熟悉。 Peristiwa di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? 就是耶稣问彼得3次，彼得是不是爱他？ Saudara, di dalam kita membaca firman Tuhan, ketika sesuatu itu muncul dan diulang-ulang, apalagi 3 kali saudara, itu biasanya menunjukkan penekanan sesuatu yang sangat penting sekali. 当我们读神的话语，特别是有反复的一直在提，像这经文就是提了3次，就强调这就是很重要的。 Mengapa Tuhan Yesus harus bertanya 3 kali kepada Petrus? 为什么耶稣要问彼得3次呢？ Karena ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting dan sangat serius sekali. 因为这问题是很重要也很严肃的。 Dan pertanyaan ini tentunya juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. 这个问题也是对我们问的。 Apakah betul kita mengasihi Tuhan? 我们是不是真正的爱上帝？ Saudara, pertanyaan ini dinyatakan Tuhan Yesus kepada Petrus pada saat penampakan Kristus kepada para murid di Danau Galilea. Itu dikatakan ini adalah penampakan ketiga kalinya, saudara. 当耶稣发问这个问题的时候，就是3次发问的时候，这就是在加利利海耶稣显现的第3次。 Di ayat ke-14 dikatakan ini adalah penampakan ketiga kali Kristus setelah kebangkitannya. 在这14节就说，这个就是第3次耶稣显现。 Saudara, sering kita berpikir bukan, peristiwa kebangkitan Kristus, pengalaman murid-murid menyaksikan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu langsung merubah seluruh kehidupan murid-murid. 我们有时候想想，门徒们他们就直接可以看到耶稣的复活，那他们的生命就直接被改变了吗？ Harusnya pada saat penampakan pertama, murid-murid langsung berubah hidupnya karena ini konfirmasi Tuhan telah bangkit atas maut. 应该第一次耶稣显现的时候，他们的生命应该改变了，因为这就是确认耶稣的复活。 Tapi ternyata tidak, saudara. 但是不是这样的。 Saudara ingat penampakan Kristus yang pertama itu? 弟兄姐妹记得吗？耶稣显现的第一次是在哪里？ Pada saat peristiwa kubur kosong. 就是在坟墓空的那事件。 Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 耶稣也向门徒们显现。 Saudara ingat penampakan yang kedua? 弟兄姐妹记得第2次的吗？ Ketika para murid berkumpul di sebuah rumah dan mereka mengunci pintu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. 就是门徒们，他们聚集在一个房子里，他们把房子锁了，因为他们很惧怕犹太人。 Tapi Tuhan Yesus bisa masuk ke ruangan itu dan menampakkan diri kepada para murid. 但是耶稣可以进入那个房间，耶稣也显现给他们看。 Saat itu Thomas tidak hadir. 那时候多马不在， Ketika murid-murid berkata kepada Thomas, Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya yang berlubang dan ke lambungnya, aku tidak akan percaya.
门徒就跟多马说，但是多马说，如果我还没把我的手指放在主耶稣的手掌的话呢，我就不相信。 Nah, maka pada pertemuan berikutnya murid-murid berkumpul dan Thomas hadir di situ. Tuhan Yesus menampakkan diri. 那在他们聚集在一次的时候，耶稣就再一次对多马显现了。 Itu penampakan yang kedua. 那个是第二次的 Dan 显现。 penampakan yang ketiga adalah di tepi Danau Galilea. 第三次的显现就是在加利利海边。 Saudara, Petrus pada saat itu sudah paling tidak mengalami atau mendengar atau menyaksikan Tuhan Yesus yang telah bangkit 2 kali. Dia saksikan sendiri. 彼得那时候呢，至少有看到耶稣显现2次了。 Tetapi anehnya saudara, mereka yang telah berjumpa dengan Kristus yang hidup itu, dikatakan pada Yohanes pasal 21, mereka toh akhirnya kembali lagi melakukan aktivitas mereka yang seperti dulu mereka lakukan, yaitu mereka pergi menangkap ikan. 但是很奇怪的呢，彼得还有门徒们，他们又回到他们从前的生活，他们就去打鱼了。 Petrus mengajak murid-murid yang lain. Petrus adalah seorang pemimpin. Dia berkata, ayo kita mencari ikan. 彼得是门徒中的领袖，他就邀了他的别的门徒一起去打鱼。 Kenapa ini dilakukan, saudara? 他们为什么做这些呢？ Karena pada akhirnya mereka merasa bahwa ini toh yang kita suka kerjakan. Ini yang bisa kita kerjakan. Ini semua yang kita miliki. Kemampuan ini kita pergi menangkap ikan. 因为他们觉得这个是我们能做的，是我们喜欢做的，那我们就去打鱼了。 Dan mungkin sama sekali tidak tertarik lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. 那可能对跟从主耶稣，他们就没兴趣了。 Walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. 虽然耶稣已经从死里复活了， Saudara, Petrus adalah murid yang selalu menunjukkan kesetiaan dan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们，西门彼得他就是一位常常表达他对主耶稣的爱与真诚。 Dia pernah berkata di antara murid-muridnya dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. 他曾经说过，众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。 Petrus juga pernah berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. 彼得也曾经说，我就是必须和你同死，也总不能不认你。 Tetapi Petrus yang sama adalah Petrus yang akhirnya juga menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, saudara. 但是同样的一位彼得，他已经不认了耶稣3次。 Bahkan dengan bersumpah, dia katakan, aku bersumpah, aku tidak pernah mengenal orang itu. 甚至他发誓，他从来就不认识这个人。 Saudara, kenapa Petrus gagal? 弟兄姐妹们，为什么彼得他失败了呢？ Kenapa dia gagal untuk mengasihi Tuhan? 为什么他失败了去爱神？ Karena dia begitu mengandalkan kekuatan dia, kepintaran dia, akal pikiran dia, bagaimana cara mengasihi Tuhan. 因为他只靠着他的聪明，他自己来去爱上帝， Dia gagal mengasihi Tuhan. 他就在爱神这方面失败了。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika mereka akhirnya kembali menangkap ikan, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus hadir di situ. Dan semalam-malaman mereka tidak menangkap ikan. Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi menjala sekali lagi di sebelah kanan. Dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak. 弟兄姐妹们，当他们开始打鱼的时候，其实耶稣就在那边，他们一夜就打不到鱼。后来耶稣就请他们把网放在右边，他们就打到很多鱼。 Peristiwa ini persis seperti apa yang mereka pernah alami 3,5 tahun yang lalu ketika panggilan kepada murid yang pertama di tepi Danau Galilea juga. 这事件与他们在3年半前的，就是他们经历到耶稣如何的让他们可以打到鱼一模一样。 Dan Petrus kemudian disegarkan kembali panggilannya bahwa inilah Tuhan mereka, inilah Tuhan Yesus. 那彼得就再一次被苏醒了，他就被苏醒了他的呼召，他就在认识这就是主耶稣。 Maka setelah itu mereka sarapan bersama-sama dan setelah sarapan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan
pertanyaan yang begitu menusuk ke dalam hati sanubarinya yang terdalam. 后来他们就一起吃早饭，吃早饭后呢，耶稣就问了这个问题，只及到他内心深处的一个问题。 Apakah engkau mengasihi aku? 你爱我吗？ Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 约翰的儿子西门，你爱我吗？ Saudara, sudah berapa ibadah Paskah, berita kemenangan yang kita dengar selama hidup kita? 弟兄姐妹们，我们曾经参与过有多少的复活节聚会？我们听过有多少的得胜的信息呢？ Kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan kita itu telah bangkit dari kematian. Itu baik, saudara. 我们相信我们的主耶稣已经复活了，这是好的事。 Kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Itu adalah hal yang sangat baik. 我们相信我们的主就是神，这是好的事。 Tapi pertanyaannya sekarang, apakah berita Paskah itu telah sungguh-sungguh kita alami secara pribadi, telah merubah hidup kita untuk kita semakin dekat dan mengasihi Tuhan? 但是问题是我们是不是真正已经经历到那复活的耶稣，而改变我们的生活呢？ Apakah ada di dalam hidup kita, saudara dan saya, melalui apa yang kita pikirkan dan kita lakukan, sungguh-sungguh sebuah ekspresi kasih kita kepada Tuhan? 在我们的生活中，我们所做、我们所想的，是不是表达我们对神的爱呢？ Apakah ada kerinduan kita, saudara, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan? 我们是否有渴慕的心，要来更亲近他？ Apakah ada kerinduan kita mau mengenal Dia lagi, kita mau mendengarkan suaranya? 我们是否有渴慕的心，要聆听他的声音？ Apakah ada kerinduan kita untuk berhenti berbuat dosa dan kita berbalik untuk sungguh-sungguh taat dan berdisiplin melakukan semua yang Dia katakan? 我们是否渴慕不再犯罪了，但是就反过来遵行神的话？ Saudara, apakah betul-betul kita mencintai Tuhan kita? 弟兄姐妹们，我们是否真正的爱我们的主？ Kalau ada, saudara, paling tidak dalam satu hari ada hal yang sungguh-sungguh kita lakukan, ada waktu yang kita khususkan, kita sediakan, yang sungguh-sungguh kita habiskan waktu itu bersama-sama dengan Tuhan kita. 如果是的话，我们应该每一天我们有预备我们的时间，就是只单独与神接触。 Atau mungkin kita pernah berusaha untuk mengasihi Tuhan, 或者我们曾经有努力过去爱神， tetapi kemudian kita gagal dan akhirnya membuat kita berhenti untuk kemudian mau berusaha lebih dekat dengan Tuhan kita. 但是后来我们失败了，我们就不再去亲近神了。 Dan akhirnya kembali kepada hidup kita yang lama dan begitu mengasihi diri sendiri. 我们又回到我们以前的生活，就爱自己了。 Sehingga kita sama seperti Petrus yang berusaha mengasihi Tuhan dengan mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri. 我们就像彼得了，就是爱上帝，用自己的力量去爱神。 Dan sama seperti Petrus yang walaupun tahu Kristus adalah Tuhan, Kristus telah bangkit dari kematian, tetapi hidupnya kembali lagi untuk kembali kepada kehidupan yang lama. 正如彼得，我们已经爱神了，但是我们的生活还回到以前的生活。 Saudara, mari kita renungkan dan pikirkan sungguh-sungguh. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah saudara dan saya sungguh mengasihi Tuhan? 让我们真正的思考，你和我是否的真正的爱主？ Saudara, yang kedua, 第二， kita melihat ada kata lain yang muncul berulang juga. 我们看到也是有一句话，也是反复的在出现。 Sebuah kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang muncul berulang adalah kata ikutlah aku. 反复出现的一句话就是跟从我吧。 Kita temukan ayat ini di ayat 19 dan ayat 22. Tuhan Yesus menyimpulkan semua pembicaraannya dengan Petrus dan berkata, mari sekarang engkau ikutlah aku. 2 kali, saudara. 我们看在19节还有22节，耶稣把他与彼得的对话，把它结束，就是说你跟从我吧。 Saudara, kalau kita masih ingat khotbah minggu lalu, itu juga cerita tentang panggilan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang pertama. Dan juga selalu diakhiri dengan sebuah kalimat, ikutlah aku. 弟兄姐妹，如果记得上个星期的讲到，耶稣呼召门徒们第一次的时候，耶稣也说跟从我吧。
Ini merupakan kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan. Setiap kita, umat yang telah ditebus oleh Dia, kita boleh mengikuti Dia. 这是神的旨意，就是我们已经被属的儿女们，我们就跟从他。 Tuhan menghendaki kita untuk berubah. Kita semakin baik, kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita boleh semakin berkenan kepada Allah. 神邀请我们可以在他里面更有力量，在他里面我们可以做更好的人，也可以更讨神喜悦。 Dan bagaimana cara kita berubah? Kita mengikuti contoh teladan yang telah dicontohkan, ditunjukkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. 我们如何的改变呢？我们就是要跟从主耶稣的榜样。 Dengan cara lain, saudara, kita mengandalkan anugerah Tuhan untuk mengasihi Dia. Tetapi dari sisi kita, kita harus berdisiplin, berusaha sungguh-sungguh untuk berubah, mengikuti semua apa yang telah dikatakan kepada kita. 换句话说，我们是靠着神的恩典来去爱神，但是我们自己也要去努力，来尽量的遵行神的话。 Ini kehendak Tuhan, saudara. 这是神的旨意。 Ketika peristiwa kemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung, ketika Tuhan kemudian bersinar dan menjadi terang, saudara, ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." 在山上的时候，那时候耶稣改变形象，有在云彩里面有一部声音，就说：“这个是我的儿子，是我喜悦的。” Bahkan Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." 耶稣也曾经说，在约翰福音第15章第15节：“你们若爱我，就必遵守我的命令。” Saudara, mengikut Yesus adalah berarti mendengarkan perkataannya, lalu melakukan apa yang diperintahkannya, dan tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan jangan untuk dilakukan. 跟从耶稣，我们就是要遵行他要我们做的，我们就不做他不要我们做的。 Dengan kata lain, saudara, ketika kita disebut sebagai pengikut Kristus, harusnya ada yang membedakan kita dengan kehidupan orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. 换句话说，我们成为神的儿女，就是我们一定要有不同的，跟不信耶稣的人不一样。 Dan perbedaan ini dapat dirasakan dan dilihat. 这个区别是可以看到，也可以感受到的。 Pada tahun 2001, 在2021年的时候， saya rindu sekali membantu sebuah KKR besar yang diselenggarakan oleh pendeta Stephen Tong di Senayan, Istora Senayan. 我渴望的可以在 Istora Senayan 举行的培领会，就是唐守荣牧师举行的一个培领会，去那边侍奉。 Lalu dikumpulkan setiap sukarelawan yang mau membantu terselenggaranya KKR itu yang berlangsung secara 3 hari, 3 malam di Istora Senayan itu. 他们就把每一位同工，就是要在服侍，在这3天的培领会聚起来。 Waktu itu saya masih berpacaran, saya berdua ya dengan Semu dulu masih berpacaran. Kita datang untuk mengisi, saya mau bantu KKR ini dan membantu di bidang apa. 我那时候跟师母，我们那时候还在拍拖，我们就去那边看我们可以服侍的方面是什么。 Waktu itu masih pacaran ya, pacar saya bilang saya mau jadi pengisi paduan suara aja, saya mau ikut paduan suara. 那时候师母就说要在诗班方面来服侍。 Dia yakin dia mau bantu di bidang paduan suara. 他很确认的就在诗班里面服侍。 Saya belum begitu yakin. 我自己还没那么确认。 Saya bisa paduan suara, tapi saya pikir saya jadi penyambut aja juga boleh atau jadi kolektan begitu ya. 我也可以在诗班，或者我可以做招待或者收奉献的弟兄姐妹。 Di meja pendaftaran panitia lalu kami berdaftar berdua dan dia sebut namanya siapa dicatat, mau paduan suara. 在委员的桌上呢，我们就开始登记了什么名字。 Lalu waktu tanya saya mau bantu, kira-kira mana yang lebih membutuhkan, saya bilang. Apakah paduan suara udah rame? Kalau rame saya bantu di usher atau kolektor. 当轮到我的时候呢，他就问我你要在哪一方面服侍？
那你是在诗班，或者是在招待，还是别的侍奉？ Dia lihat badan saya besar, kayak kita lagi butuh yang bantu security, keamanan. 他就看到我长得比较高，他就说你在保安那边服侍吧。 Oke, kalau memang itu dibutuhkan, saya jadi keamanan, bantu keamanan. 所以我说如果需要的话，那我就去那边帮忙了。 Jadi pacar saya ikut paduan suara, waktu KKR-nya saya berjaga-jaga di luar begitu ya. 所以我的女朋友就在诗班侍奉了，我就在外面当保安。 Saudara, 3 hari saya berjaga-jaga dengan para polisi, sungguhan ya saudara, dengan ada yang membawa anjing pelacak dan lain sebagainya. 我就3天与警察他们有带了那个狗在那边去就是把治安。 Di hari yang ketiga saudara, 第3天， ketika KKR itu udah mau usai, 当培领会已经要结束了， saya bicara dengan polisi. 我就是与警察他们在聊天。 Saya coba bertanya-tanya kehidupan Anda. Akhirnya saudara pembicaraannya menjadi seperti ini. Dia katakan beda memang kalau acara ini dipakai untuk orang Kristen. 那我就在那边聊天，聊到最后就讲这句话，警察就说真的是不同。如果这里是就是为基督教的这个节目来举行节目的， Saya bisa merasakan kedamaian itu. 我可以感受到这个平安。 Dan semua orang-orang yang datang ke Istora ini, saudara, begitu rapi dan tertib sekali. 3 hari, saudara. Bahkan polisinya mengatakan dia ke toilet aja, toiletnya wangi. 那我就看到呢，这3天每个人都很整齐的，到了洗手间也是香的。 Dibandingkan pertandingan bola yang sering dia jaga juga, saudara. Hanya 1 kali pertandingan, saudara, banyak barang pintu semua rusak, bangku rusak, dan orang-orang itu membuang kotoran, maafkan ya, di sembarang tempat di mana saja mereka buang. 如果与他平常看守的就是那个球赛的话呢，就是很糟糕，在厕所里面也是很脏的。 Beda ya orang-orang Kristen, dia katakan. 基督徒不同， Saudara, inilah arti menjadi pengikut Kristus. 这就是成为基督徒的意思。 Pasti ada perbedaan hidup yang kita tampilkan, yang kita usahakan sungguh-sungguh, saudara. 在我们的生活中，一定我们会表现不同的行为。 Kita nggak boleh hidup sama lagi seperti dulu sebelum kita mengenal dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. 我们不可以像从前，就是活像我们旧的生活，我们还未接受耶稣的时候。 Kalau kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan kita, 如果我们真正的要爱我们的主， mari kita sama-sama belajar mengikut Tuhan Yesus. 那我们就一起的真正去学习跟从主。 Yang ketiga, yang terakhir, kalimat yang terus diulang oleh Tuhan Yesus, kita menemukan di sini adalah kalimat gembalakanlah domba-dombaku. 第3的最后一点，耶稣反复来提到的，就是你喂养我的羊。 Saudara, kita melihat membedakan panggilan yang pertama ketika 3,5 tahun yang lalu dengan panggilan yang kedua adalah ketika panggilan yang pertama Tuhan Yesus bilang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 如果我们看第一次耶稣呼召门徒的时候，他就说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。” Dan pada panggilan yang kedua, perbedaannya adalah Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk mengembalakan domba-dombanya. 在第2次的时候，耶稣呼召他们，区别的是耶稣要他们牧养他的羊。 Saudara, jika pada panggilan pertama Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menjangkau sebanyak-banyaknya orang untuk mengikut Tuhan Yesus. 如果第1次的呼召，耶稣就是要门徒们他们去得很多的人。 Maka pada panggilan yang kedua, Tuhan Yesus meminta para murid untuk menggembalakan domba-domba milik kepunyaan Kristus yang telah ada ini. 那第2次的呼召，耶稣就邀请门徒们来牧养已经有的羊了。 Saudara, menggembalakan berarti memperhatikan, berarti memberi makan, merawat, memelihara, mengobati, dan seterusnya. 牧养的意思就是去照顾、看顾、喂养、医治。 Atau dengan kata lain yang lebih sederhana, mengembalakan artinya melayani, layanilah domba-dombaku. 换句话说，
如果牧羊的话，它的意思就是来服侍他。 Melayani domba-domba Kristus adalah umat pilihan Kristus 服侍主的羊，就是主的选民， yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, 已经被主耶稣属的， yang sudah ada dalam tempat pemeliharaan Tuhan atau yang masih domba-domba Kristus yang masih tersesat di luar. 已经在神里面了，或者是还在迷路的羊。 Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-25, 耶稣曾经在马太福音第25章这样说： ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Dalam penjara, engkau mengunjungi aku. 因为我饿了，你就给我吃；渴了，你就给我喝；我做客旅，你就留我住；我赤身露体，你就给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。 Maka orang-orang benar itu menjawab Tuhan, katanya, dari mana kami melihat engkau lapar, memberi engkau makan, memberi engkau minum, dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 一人就会回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃；喝了，给你渴了，给你喝等等。”主耶稣就回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。” Maka saudara, kalau hari ini ada pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? 弟兄姐妹们，如果今天有一个问题，你是否的爱主？ Maka di hadapan Tuhan, apa jawab kita, saudara? 那在神的跟前，我们的答案是。 Dan bagaimana kalau kita mendengar Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. 当我们听到耶稣说：“你要牧养我的羊。” Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau kita untuk belajar mengasihi Tuhan dengan melayani Dia. 换句话说，神要我们爱他，就是透过服侍他来爱他。 Mari kita mulai memikirkan bidang-bidang pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan bersama-sama melalui gereja ini. 让我们开始来思想，我们可以在哪方面服侍。 Tahun ini gereja kita akan berulang tahun yang ke-55 tahun. 今年我们教会会庆祝55周 Kita 年， bersyukur untuk rumah Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kita. 我们感谢神，神已经赐给我们他的殿， Tempat di mana kita bisa bertumbuh secara iman kerohanian. 让我们可以在属灵上成长， Tempat di mana kita bisa bersekutu bersama. 让我们可以团聚在一起， Dan tempat di mana kita bisa melayani bersama-sama. 也是我们可以服侍的地方。 Saudara, ada begitu banyak bidang-bidang pelayanan yang bisa kita terlibat di dalamnya, di dalam ibadah kita, di dalam komisi persekutuan dan komisi-komisi yang ada. 在我们教会有各种各样的服侍，就是在崇拜、在团契、在小组里面。 Saudara, saya sangat sungguh berharap agar kita semua yang datang ke tempat ini, kita bisa memikirkan apa kontribusi kita, apa yang bisa kita lakukan untuk kita boleh saling melayani di tempat ini. 弟兄姐妹们，我非常希望让每一位弟兄姐妹可以思想我们的贡献是什么，我们可以在哪方面服侍， Bukan sekedar datang dan berpangku tangan. 不单只来教会在这里看而已， Bukan hanya berharap kepada rekan-rekan kita yang itu-itu saja yang begitu giat melayani. 我们不单只对弟兄姐妹很努力服侍的弟兄姐妹有期待盼望， Tapi mari setiap kita pikirkan apa kontribusi kita yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan. 但是让我们大家想想，我们可以为神，我们可以给什么贡献？ Jadi saudara, gereja kita melayani kurang lebih 1000 jemaat setiap hari Minggu. 我们的教会每个星期有1000多的会友。 Kalau kita gabung ibadah umum, ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, dan pemuda MYC, semuanya kurang lebihnya saudara, setiap hari Minggu 1000 jemaat kita layani. 如果我们把全部加起来，从我们的崇拜会
青年团契 MYC 还有主日学，总共有1000多，1000左右。Belum lagi di Pospay kita kurang lebih ada 2.500 jemaat yang kita layani setiap hari Minggu, saudara. 如果包括在布道所的话，有2500的会友。Untuk melayani jemaat sebesar ini, saudara, saya rindu setiap jemaat dapat mengambil peran dan kontribusi masing-masing untuk belajar bersama-sama mengasihi Tuhan kita. 我渴慕大家都可以参与这个侍奉，因为我们服侍的是有很多的人，有2500的人。Dan tahun ini juga kita akan kembali menyelenggarakan pemilihan majelis dan pengurus komisi-komisi. 今年我们也是要举行执事的，要举行这个执事选举。Saya berdoa, saudara, kita semua dapat menggumulkan hal ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 我祈求，我祷告，让大家都可以为这个事工。